Kejadian bab 19. Maka malaikat berdua itu sampai di Sodom pada petang hari. Lut yang pada waktu itu sedang duduk di pintu gerbang Sodom terlihat mereka. Dia pun bangkit serta mendapati mereka lalu sujud. Katanya, "Tuan-tuan, kumohon semoga tuan-tuan bersinggahlah di rumah hambamu ini dan bermalamlah. Basuhlah kaki tuan-tuan. Esok pagi, tuan-tuan dapat melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tak perlu susah-susah, kerana kami akan bermalam di kawasan lapang sahaja." Namun demikian, Lut beria-ia mendesak mereka sehingga mereka singgah juga dan masuk ke rumahnya. Dia menjamu mereka. Dibuatnya roti yang tidak beragi, lalu mereka pun makan. Akan tetapi, sebelum mereka tidur, orang lelaki dari seluruh penjuru kota Sodom, daripada yang muda sampai yang tua, datang mengepung rumah itu. Mereka memanggil Lut dan berkata kepadanya, "Di manakah dua orang lelaki yang bertamu denganmu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami dapat meniduri mereka." Lalu keluarlah Lut mendapatkan mereka di depan pintu, tetapi ditutupnya pintu itu di belakangnya. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku minta sangat-sangat, janganlah berbuat kekejaman itu. Dengarlah, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah ditiduri lelaki. Biarlah aku bawa mereka keluar kepadamu. Layanilah mereka menurut apa yang kamu pandang baik. Hanya jangan lakukan apa-apa terhadap mereka itu yang datang bernaung di bawah atap rumahku." kata mereka. "Nyahlah kamu jauh-jauh. Kata mereka pula, Lelaki ini datang menetap di sini sebagai pendatang, tetapi kini dia mahu menjadi hakim. Sekarang kamu akan kami perlakukan lebih keras daripada kami perlakukan mereka." Lalu dengan kasar mereka menolak kuat Lut, sehingga cukup dekat untuk memecahkan pintu. Tetapi malaikat berdua itu menghulurkan tangan serta menarik Lut masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Kemudian mereka membutakan mata kalangan lelaki yang ada di depan pintu rumah itu, daripada yang kecil sampai yang besar, sehingga mereka kepayahan mencari-cari pintu. Berkatalah kedua-duanya kepada Lut, "Siapakah lagi keluargamu di sini? Bawalah keluar dari tempat ini menantu, anak-anakmu, baik lelaki maupun perempuan, atau siapa sahaja keluargamu di kota ini. Kerana kami akan memusnahkan tempat ini. Sesungguhnya begitu hebat jeritan terhadap kota ini di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Maka keluarlah Lut lalu berbicara dengan kedua-dua bakal menantunya yang akan memperistri anak-anak gadisnya. Katanya, "Bersiaplah, keluarlah dari tempat ini, kerana Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi kedua-dua bakal menantu Lut itu menganggap Lut cuma sedang memperolok-olokkan mereka. Ketika fajar menyingsing, kedua-dua malaikat itu mendesak Lut. Kata mereka, "Cepat, bawalah istrimu dan kedua-dua orang anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu tidak ikut dilenyapkan kerana kedurjanaan kota ini." Tetapi Lut masih berlenga-lenga. Maka kedua-dua malaikat pun memegang tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua-dua anak perempuannya, kerana Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Mereka dibawa keluar dan dilepaskan di luar kota. Setelah mereka membawa keluarga itu keluar, berkatalah seorang daripada malaikat itu, "Larilah, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti di mana-mana pun di lembah ini. Larilah ke pergunungan, supaya kamu tidak dilenyapkan." Tetapi kata Lut kepada mereka, "Janganlah begitu, ya Tuan. Memang Tuhan telah mengasihani hambamu ini, dan Tuhan sudah menunjukkan kebaikan yang besar kepada hamba dengan menyelamatkan nyawa hamba. Tetapi hamba tidak sanggup lari ke pergunungan itu. Jangan-jangan hamba dipintasi malapetaka itu, lalu mati. Lihat, kota di sana itu cukup dekat untuk dituju. Apatah lagi kota itu kecil."
Izinkan hamba lari ke sana, supaya nyawa hamba terselamat. Bukankah kota itu kecil? Katanya kepada Lut, Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kuterima. Aku tidak akan menelungkupkan kota yang kau sebutkan itu. Larilah segera ke sana, kerana aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kamu sampai di sana. itulah sebabnya kota itu dinamai Zoar. Matahari baru sahaja terbit di atas bumi ketika Lut sampai di Zoar. Lalu Tuhan menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang dan api. Dari langitlah Tuhan turunkan belerang dan api itu. Dia menelungkupkan kota-kota itu, bahkan seluruh lembah, seluruh penduduk, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lut menoleh ke belakang, lalu menjadi sebatang tiang garam. Abraham bangun pagi-pagi, lalu pergi ke tempat dia berdiri di hadapan Tuhan. Dilayangkannya pandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh lembah itu. Tampak asap membumbung dari tanah itu, seperti asap dari sebuah relau. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah itu, Dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Oleh sebab itu, Dia menyuruh Lut keluar dari tengah-tengah kehancuran itu, sewaktu Dia menelungkupkan kota-kota raya tempat Lut tinggal. Kemudian, dari Zoar, Lut bersama-sama 2 orang anak perempuannya pergi, lalu tinggal di pergunungan kerana dia berasa takut untuk tinggal di Zoar. Maka menetaplah Lut di dalam sebuah gua bersama-sama 2 orang anak perempuannya itu. Pada suatu waktu, anak perempuannya yang lebih tua berkata kepada adiknya, Ayah kita sudah tua, dan tidak ada lelaki di negeri ini yang akan mengahwini kita, seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum air anggur, lalu kita tidur dengannya, supaya kita dapat melanjutkan keturunan ayah kita. Maka mereka membuat ayah mereka minum air anggur yang memabukkan pada malam itu. Lalu masuklah anak yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Tetapi ayahnya tidak sadar, baik ketika anaknya itu berbaring maupun ketika anaknya itu bangkit. Keesokan harinya, berkatalah si kakak kepada adiknya, Dengarlah, semalam aku meniduri ayah. Mari kita memabukkan dia dengan air anggur lagi malam ini. Dan masuklah kamu dan tidur dengannya, supaya kita dapat melanjutkan keturunan ayah kita. Maka mereka membuat ayah mereka minum air anggur lagi pada malam itu. Lalu bangunlah anak yang lebih muda dan tidur dengan ayahnya. Tetapi ayahnya tidak sadar, baik ketika anaknya itu berbaring, maupun ketika anaknya itu bangkit. Maka kedua-dua anak perempuan Lut itu pun mengandung hasil perbuatan ayah mereka. Anak yang sulung melahirkan seorang anak lelaki yang dinamainya Moab. Dialah bapa leluhur orang Moab yang ada sekarang ini. Anak yang bongsu pun melahirkan seorang anak lelaki yang dinamainya Ben-Ami. Dia bapa leluhur Bani Amon yang ada sekarang ini. Kejadian bab 20. Kemudian Abraham berangkat dari sana ke tanah Negeb, lalu menetap di antara Kadesh dengan Syur. Dia tinggal di Gerar sebagai pendatang. Tentang Sarah istrinya, Abraham berkata, Dia saudaraku. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh orang menjemput Sarah. Akan tetapi Allah muncul dalam suatu mimpi Abimelek pada malam hari dan berfirman kepadanya, Ketahuilah, kamu akan mati kerana perempuan yang kamu jemput itu, sebab dia sudah pun bersuami. Pada waktu itu Abimelek belum menghampiri Sarah. Maka katanya, Ya Tuhan, akankah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri berkata kepadaku, Dia saudaraku? Bahkan perempuan itu sendiri pun berkata, Dia saudaraku. Jadi, dengan tulus hati dan dengan tangan yang suci, aku melakukan hal ini. lalu firman Allah kepadanya dalam mimpi itu, Aku tahu bahawa kamu melakukan hal itu dengan tulus hati. Itulah sebabnya
aku hendak mencegah kamu berbuat dosa terhadap aku, dan sebabnya aku tidak membiarkan kamu menyentuh perempuan itu. Sekarang kembalikanlah istri orang itu, kerana suaminya seorang nabi. Dia akan berdoa untukmu sehingga kamu akan tetap hidup. Tetapi jika kamu tidak mengembalikan perempuan itu, ketahuilah bahawa kamu dan semua orang yang ada denganmu sesungguhnya akan mati. Keesokan harinya Abimelek bangun pagi-pagi, lalu memanggil semua hambanya dan memberitahukan semua hal itu kepada mereka. Maka mereka menjadi sangat takut. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, Apakah yang telah kau lakukan terhadap kami? Apakah dosaku kepadamu sehingga kamu mendatangkan dosa yang besar terhadap diriku dan terhadap kerajaanku? Kamu telah melakukan perbuatan yang tidak patut terhadapku. Kata Abimelek pula kepada Abraham, Apakah maksudmu sehingga kamu berbuat demikian? Jawab Abraham, Aku menyangka bahawa di tempat ini sama sekali tidak ada orang yang takut kepada Allah. Sehingga tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Apatah lagi, memang dia saudaraku. Dia anak ayahku, tetapi dia cuma bukan anak ibuku. Lalu dia menjadi istriku. Jadi, ketika Allah menyuruh aku mengembara, meninggalkan rumah ayahku, aku berkata kepadanya, Nyatakanlah kasih-Mu kepadaku dengan cara ini. Di tempat mana-mana pun kita tiba, katakanlah bahwa aku saudaramu. Kemudian Abimelek mengambil kawanan domba, kawanan lembu, serta hamba-hamba lelaki dan perempuan, dan memberikan semua itu kepada Abraham. Dia pun mengembalikan kepadanya Sarah, istri Abraham itu. Kata Abimelek, Lihat, negeriku terbuka untukmu. Tinggallah di mana-mana sahaja kau suka. Katanya kepada Sarah, Dengar, aku telah memberikan 1000 keping perak kepada saudaramu di hadapan mata semua orang yang ada bersama-samamu sebagai bukti kesucianmu. Dalam segala hal, kamu dinyatakan tidak bersalah. Lalu Abraham memanjatkan doa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek, istrinya, serta hamba-hambanya yang perempuan, sehingga mereka dapat melahirkan anak lagi. Sebabnya sebelum itu, Tuhan telah menutup rahim setiap perempuan di istana Abimelek kerana Sarah, istri Abraham itu. Kejadian bab 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang telah difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang telah dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak lelaki bagi Abraham pada masa tuanya, yaitu pada waktu yang telah ditentukan, selaras dengan janji Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yaitu anak yang dilahirkan Sarah baginya. Lalu Abraham menyunat Ishak anaknya itu pada usia 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Umur Abraham 100 tahun sewaktu anaknya Ishak dilahirkan. Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa bersama-samaku. Katanya pula, Siapakah yang dahulu dapat mengatakan kepada Abraham bahwa Sarah menyusui anak? Namun begitu, aku telah melahirkan seorang anak lelaki baginya pada masa tuanya. Anak itu kian membesar, lalu dia dicerai susu. Abraham membuat kenduri besar pada hari Ishak dicerai susu itu. Pada suatu hari, Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar, seorang perempuan Mesir, bagi Abraham tertawa. Maka berkatalah Sarah kepada Abraham, Usirlah hamba perempuan itu bersama-sama anaknya, kerana anak hamba perempuan ini tidak boleh menjadi ahli waris bersama-sama anakku Ishak. Hal itu sangat menyusahkan hati Abraham, kerana Ismail juga anaknya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah bersusah hati kerana anak itu dan hamba perempuanmu itu.
Semua yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah kamu dengar, kerana keturunan daripada Ishak yang akan disebut sebagai keturunanmu. Namun demikian, anak daripada hamba perempuan itu pun akan kujadikan satu bangsa, kerana dia juga keturunanmu. Keesokan harinya Abraham bangun pagi-pagi. Diambilnya roti serta sebuah kantung kulit berisi air, lalu diberikan kepada Hagar dengan meletakkannya pada bahunya. Anaknya juga diserahkan lalu disuruhnya perempuan itu pergi. Maka berjalanlah Hagar dan berkelana di gurun Berseba. Apabila kehabisan air di dalam kantung kulit itu, Hagar merebahkan anaknya di bawah sepohon pokok renek. Lalu pergilah dia duduk agak jauh, berseberangan dengan anak itu, kira-kira sejauh jarak tembakan panah, kerana katanya, "Semoga jangan aku melihat anak itu mati." Sambil duduk berhadapan dari jauh dengan anaknya itu, diangkatlah suaranya dan menangis dengan nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah memanggil Hagar dari langit. Sabdanya kepadanya, "Ada apa dengan kamu, Hagar? Jangan takut, kerana Allah mendengar suara anak itu dari tempat dia direbahkan itu. Bangkitlah, angkatlah anak itu, dan tuntunlah dia, kerana aku akan menjadikannya satu bangsa yang besar." Kemudian Allah membuka mata Hagar sehingga dia melihat sebuah perigi. Maka pergilah dia mengisi kantung kulitnya dengan air, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu yang kian membesar. Dia tinggal di gurun itu lalu menjadi seorang pemanah. Tinggallah dia di gurun Paran, dan seterusnya ibunya mendapatkan seorang istri dari tanah Mesir untuknya. Pada waktu itu, berkatalah Abimelek dan Pikol, panglima tenteranya, kepada Abraham, Allah menyertai kamu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Sekarang, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa kamu tidak akan bertindak curang terhadapku, terhadap anak-anakku, atau terhadap cucu-cicitku. Sebagaimana aku telah melayan kamu dengan baik, berlaku jugalah demikian terhadap aku dan terhadap negeri ini, tempat kamu tinggal sebagai pendatang. Kata Abraham, "Aku bersumpah." Kemudian Abraham merungut kepada Abimelek pasal perigi yang dirampas oleh para hamba Abimelek. Abimelek menjawab, Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Apatah lagi, kamu tidak memberitahu pasal itu kepadaku. Belum pernah aku dengar pasalnya sehingga hari ini. Maka Abraham mengambil beberapa ekor domba dan beberapa ekor lembu daripada ternakannya, lalu memberikannya kepada Abimelek, dan dengan itu kedua-duanya mengikat perjanjian. Seterusnya Abraham mengasingkan 7 ekor anak domba betina daripada ternakannya itu. Bertanyalah Abimelek kepada Abraham, Apakah maksudmu mengasingkan 7 ekor anak domba betina ini? Jawabnya, "Kamu hendaklah mengambil ke-7 ekor anak domba betina ini daripada tanganku sebagai kesaksian bahwa akulah yang menggali perigi ini." Maka itulah sebabnya tempat itu dinamai Berseba, kerana kedua-duanya telah mengangkat sumpah di sana. Setelah mereka mengikat perjanjian di Berseba, bersiaplah Abimelek dan Pikol, panglima tenteranya. Lalu kembalilah mereka ke negeri orang Filistin. Abraham menanam sebatang pokok tamariska di Berseba dan mengadakan sembah kepada Tuhan, Allah yang kekal. Tinggallah Abraham sebagai pendatang di negeri orang Filistin buat beberapa lama.